Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sekali lagi kita sama-sama berjumpa di show kita untuk kita sambung perkongsian kita yang telah kita tinggalkan pada bulan yang lalu. Daripada buku Zikir dan Doa yang ditulis oleh Syekh Salahuddin Abu Samah yang telah diendoskan oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri, mantan mufti wilayah Persekutuan yang lalu. Di mana kita beberapa sesi ini berkongsi tentang mawani'ul istijabah, perkara yang menyebabkan doa kita terhalang daripada dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana menjadi keinginan setiap orang yang berdoa atau memanjatkan suatu munajat kepada Allah supaya Allah Taala menerimanya, dan memang ada jaminan Allah Taala menerima doa itu secara asasnya menurut nas Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setelah baca sebahagian daripadanya kepada tuan-tuan. Walau bagaimanapun di atas beberapa nas juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara khusus, walaupun dalam Quran saya tak pastilah ada atau tidak, tapi dalam hadis adalah Nabi menyebut beberapa perkara yang boleh menyebabkan doa kita terhalang juga daripada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kalau kita kembali kepada prinsip ibadah pun, ibadah ni memang macam tu. Walaupun sebahagiannya telah dijamin Allah akan menerima ibadah kita, tapi ada juga nanas yang menunjukkan bahawa ibadah kita juga ditolak oleh Allah, ya. Jadi same goes to doa, kerana doa adalah ibadah. Doa ibadah, ya. Dalam hadis Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah daripada Nu'man bin Bashir, kata Nabi, doa adalah ibadah, ya. Bila ibadah, kita mesti straight away fokus kepada nanas yang diriwayatkan, barulah kita tahu hakikat ibadah itu, ya. Jadi sama saja dengan doa ataupun zikir, ya. Pertama ialah apabila kita melampau atau berlebihan, dan kita dah berkongsi saya ingat 2 atau 3 kuliah dalam hal itu. Kemudian pada sesi yang lalu juga menjadi halangan kepada doa apabila kita terlibat dengan harta-harta yang haram, ya. Itu pun satu perkara yang penting juga. Sementara dalam dunia hari ini, yang kadang-kadang harta haram ni boleh jadi direct, boleh jadi indirect, ya. Bahkan kalau kita belajar muamalat memang dalam mukaddimah lagi ada satu slot, itulah al-amwal al-muharramah, harta-harta yang haram. Memang kita kena belajar. Dalam mukaddimah lagi kita dah diberi pendedahan tentang bentuk-bentuk harta-harta yang halal dan haram sama juga, ya. Setelah kita belajar definisi muamalat, hukum muamalat, sumber muamalat, ya, adab muamalat, asas-asas yang utamalah dalam fiqh berkenaan, dan memang ada bab harta haram dan harta yang halal, ya. Barulah kita masuk kepada bab-bab yang ada dalam muamalat, baru masuk bab jual beli, ya, baru masuk bab sewa menyewa, baru masuk bab wakil mewakilkan, gadai menggadaikan, pelaburan, ya, dan semualah hal yang berkaitan. Tapi sebut benda tu dulu, ya. Cuma dalam fiqh muamalat kita tidak fokuslah kepada dosa dan pahala, sebab fiqh ni dia bukan nak fokus dosa pahala, dia nak fokus kepada ahkamus syar'i, Islamic jurisprudence, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram, ya. Tapi dalam ilmu-ilmu yang lain kita belajarlah bila dosa ni dia banyak jadi masalah, terutama kepada kehidupan kita. Khusus dalam bab doa, ia akan jadi penghalang lah, ya. Dan saya dah berkongsi tentang hadis itu dengan jelas sekali.
Dan famous juga kerana dalam buku-buku Tazkiyatun Nafs, kerohanian, tasawuf dan seumpamanya memang ada lah. Hatta Imam Nawawi rahimahullah dalam bukunya Riyadhus Salihin awal-awal dah masuk hadis tu, di mana ada orang ni dia bermusafir. Musafir ni memang Allah Ta'ala jamin doa mustajab. Salah satu la turaddu da'awatuhum, 3 golongan tidak ditolak doa-doa mereka. Hadis Tirmizi daripada Abi Hurairah. Salah satunya Nabi kata da'watul musafir, doa orang yang bermusafir. Dan saya personally pun bila bermusafir, saya sering mengangkat tangan kepada Allah berdoa, minta pasal mustajab kan. Tapi tak adalah daripada awal musafir sampai akhir duduk doa je. Bila nak bawa kereta, waktu tertentu lah ya. Tengah bawa kereta kejap-kejap kita doa ya. Kadang-kadang pegang tangan sebelah, kat tangan sebelah. Betul, pasal kita tahu mustajab ya. Kita berhenti semaya doa. Banyaklah kita doa pada waktu itu musafir ya. Dan kalau kita ikut standard ulama kita, termasuk Al-Imam Syafi'i rahimahullah, katanya musafir jauh sama, musafir dekat pun sama. Pasal musafir ni ada 2. Musafir yang jauh, safarut tawil, dan musafir yang dekat, safarul qasir. Sama saja dia kata. Allah Ta'ala beri kelebihan kepada orang yang bermusafir. Sebab bila orang dia musafir ni, antara orang yang mudah menerima atau menghadapi kesukaran-kesukaran tertentu. Jadi Allah Ta'ala beri kebaikan di situ ya. Tapi kawan ni, dia doa Allah Ta'ala tak terima lah. Dan Nabi kata macam mana Allah Ta'ala nak terima? Mat'amuhu haram, malbasuhu haram, ruzi bil haram, fa anna yustajabu lahu. Makanan dia haram, minuman dia haram, dan dia makan daripada hasil yang haram. Maka macam mana Allah Ta'ala nak memustajabkan? Ya, jadi amat penting. Di mana kalau kita terlibat, dia takut-takut tak mustajab lah. Ya, hatta saya personally pun, hak saya takut, hak tu lah. Ya, maksiat-maksiat lain takut juga. Tapi hak ni pasal harta kan. Kita ni kadang kerja pun bukan betul, mana ada curi tulang sikit-sikit tu, tak boleh belaka tu. Ya. Terlibat dengan pelaburan kontemporer, pelaburan semasa pun banyak yang riba. Atau tuan-tuan konvensional, baik simpanan, baik ya, apa-apa lah kan. Memang banyak yang riba lah ya. Saya ada 4-5 masjid saya ajar fiqh muamalat. Memang kita fokus kepada Islamik dan konvensional ya. Dan itu itu arus ataupun aliran muamalat semasa. Pasal muamalat ni ada 2, satu klasik, satu kontemporer, muasir, ataupun yang sekarang lah. Dan ada juga masjid saya ajar fiqh riba. Dalam muamalat ni ada banyak bab kan. Ada satu masjid minta anak ajar bab riba saja, boleh. Memang anak ada buku pasal riba saja. Ya, ajar pasal riba aja. Kerana musuh muamalat yang nombor 1 hari ini ialah riba. Hampir semua manusia terlibat dengannya. Tapi kalau kita belajar, kita tahu, kita cubalah untuk mengelakkan diri. Ya tak? Mungkin kita tak boleh nak ubah sistem yang ada. Tak boleh nak ubah negara. Oh, nak ubah negara main. Ya tak? Bahkan tak boleh nak ubah komuniti atau masyarakat yang ada. Kita ubahlah dengan diri kita. Start by our own self. Betul tak? Oh, nak ubah tu, nak ubah ni. Diri tak nak belajar, tak nak ubah macam mana? You start dengan diri kamu sendirilah. Ya. Dan bila kita ada idea, kita mula. Sebab itu Hasan Al-Banna, kenal Hasan Al-Banna. Ada tempat tak boleh sebut, oh bahaya, oh Ikhwanul Muslimin, Mujahidin. Dia kata, aqimu dinakum fi anfusikum, sayakumud dinu fi baladikum. Tegakkan agama pada dirimu, nescaya akan tertegak agama pada negaramu. Nak tegak agama pada negara, kena tegak pada diri sendiri dulu. Betul tak? Cakap Islam bukan main jemaah pun tak datang. Kau mana? Salah nak cakap. Betul tak? Kadang ustaz pun tak mari surau. Macam mana? Main kat rumah seorang. Oh, supaya wajib ustaz main jemaah. Memanglah tak wajib. Tapi kekuatan Islam ni, tengok situ boleh tahu lah. Macam mana semain jemaah kita. Ya tak? Anak duduk mana baru Sungai Buloh dah 16 tahun. 3 tempat anak duduk. Pasal 4, Paya Jarah. Lah ni pasal 2. Anak tengok daripada dulu sampai sekarang. Pasal 2 pun anak duduk
2-3 tahun dah, lebih kurang tu surau masjid lebih kurang tu ya tak? Ramai 2-3 musim ya. Musim pertama hari raya. Hari raya haji, hari raya puasa. Oh, penuh masjid. Tapi beramai orang Bangla, bukan orang Melayu. Anak kadang-kadang raya bukan tak balik sebab anak nak balik Sabak Bernam, kadang-kadang anak beraya sini dulu, after raya baru anak balik. Anak ingat raya puasa jarang lah, tapi raya haji. Raya haji biasa anak akan semayang dulu sini, after raya haji tu baru anak balik. Sebab kadang rumah, anak cikgu biasa dia cuti awal. Rumah kerja, pejabat, office. Bukan macam cikgu. Jadi kena tunggu dia jugalah. Esok nak raya kadang hari ni baru cuti. Takkan nak balik malam tu. Oh, jalan macam ni ha. Tak apalah, kita semayang raya dulu. After that baru kita balik. Baru lapang bawa kereta. Ini malam bersesak-sesak je balik. Buat apa? Jadi anak beberapa kali sempatlah beraya di Bandar Baru Sungai Buloh tu. Anak tengok penuh tuan masjid. Kalah Jumaat. Masjid Bandar Baru tu 2 tingkat penuh. Tapi penuh dengan Bangla lah. Melayu ada lah kan. Tak kisahlah kan, tapi hari Jumaat of course lah ya. Satu lah kita boleh tengok masjid kita penuh, ramai orang ya. Satu lagi bila ada event-event yang besar, ada panggil ceramah selebriti mana-mana, oh penuh orang. Masjid Bandar Baru saya ingat panggil Ustaz Kazim dah 2 kali rasanya. Ramai juga orang. Saya personally pun pernah panggil dia sekali tahun 2010 saya pernah panggil dia, tapi panggil untuk sekolah, tapi kami buat di camp di sebab sekolah tak cukup fasiliti, kami buat di camp. Oh, ramai orang. Adalah beberapa kali panggil Ustaz Tok-Tok tu, ramailah orang, ramailah. Kadang-kadang anak malam pergi kuliah, balik anak singgah ya. Masjid yang berbagai-bagai lah kat situ lah. Baru ni Masjid Kubur Raja panggil Syekh Qarayim Rojeh, panggil mari kan, untuk pengijazahan Al-Fatihah. Oh, penuh orang kan. Saya kuliah situ biasa-biasa je, tapi malam tu ramai kan. Surau Jumaat Zahidiyah baru-baru ni panggil Ustaz apa nama yang Pahang tu, yang cakap banyak pantun-pantun tu, apa nama Ustaz apa tu? Anak pun suka juga Ustaz tu. Badli Syah Alauddin kan. Ramailah panggil. Masa tu kita boleh tengok jemaah agak ramai, melempar ruah. Kadang-kadang anak pergi kuliah tempat lain, balik mai parking tak ada, pusing-pusing, alah tak ada parking kat luar masjid. Baguslah kan. Tapi after that what happened? Back to normal. Jadi macam tak ada point apa-apa. Lepas tu ustaz yang datang tu pula, takkan dia nak hentam jemaah. Datang, betul tak? Nak cakap yang baik-baik, bagi happy-happy, buat lawak sikit, seronok apa. Dah ramai orang datang. Takkan bayar ribu-ribu nak hentam jemaah. Marah ada orang masjid. Ya tak? Selebriti bayar mahal tuan. Tu ingat 1,000 lah, 2,000 lah. More than 5,000 tau. Ada yang 12,000. Tu anak kadang-kadang fikir, orang ni mengajar keluar emas pun. Kok mulut aku tengok mengajar keluar, tak keluar emas pun. Tapi tak apalah kan, sebab populariti, adalah rezeki atau kelebihan dia di situ. Tak apa, tak kisahlah kan. Saya tak cakap pasal selebriti tu, saya cakap pasal jemaah tu kan. Sebab tu saya personally, bukan saya tak berminat ceramah-ceramah selebriti ni. Ceramah selebriti kita boleh tengok kat YouTube je pun. Dan jemaah datang tu tuan-tuan, kadang-kadang nak tengok ustaz je, dia biasa tengok kat YouTube, kat TV, nak tengok dekat, nak tengok ustaz je. Esok dah tak ada lah. Ya. Tak tahulah kot ada perubahan ke apa, tapi saya tengok lebih kurang itu je kan. Tapi tak apalah, pasal masjid surau pun duit banyak. Kadang jadi isu juga, duit ratus ribu tak bergerak-gerak. Panggil lah ustaz yang hebat-hebat, dia kata. Yang hebat tu maksudnya yang popular lah. Ya. Baik, tak apalah tu ya. Tapi nak cerita begitu, kita cubalah sebaik mungkin untuk pastikan sumber kita ni halal, insya-Allah taala ya. Itu amat penting sekali. Ya. Bahkan esok Allah Taala sedia sampai tanya tentang amal ibadah kita, Allah Taala akan tanya juga harta kita, min aina iktasabahu wa fi aina anfaqahu. Dari mana dia dapat, di mana dia
membelanjakannya. Mesti dapat dengan cara yang halal dan mesti dibelanjakan juga pada tempat yang dibenarkan oleh syarak lah. Ya. Itu amat penting sekali, ya. Baik, kemudian yang ketiga, antara penghalang kepada doa juga ialah bila kita tergesa-gesa. Tergesa-gesa ni dah arti kata seolah-olah macam kita ni tak yakin lah Allah Ta'ala ni terima atau tidak doa kita. Dalam istilah syarak dan bahasa Arab juga disebut sebagai al-isti'jal ataupun al-ajalah. Dan Nabi secara khusus memang melarang kita isti'jal. Salah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abu Sa'id dan Abi Hurairah juga dan sebagian sahabat yang lain, di mana kata Nabi SAW, yustajabu li ahadikum ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahim wa ma lam yasta'jil. Faqala ashabuhu wa mal isti'jalu ya Rasulullah. Faqala an-nabi yaqulu ahadukum da'autu falam ara yustajabu li. Atau kama qala. Nabi kata diterima atau dimustajabkan doa kamu selagi mana kamu tidak meminta pada perkara yang melibatkan dosa. Ya. Dan juga memutuskan silaturahim. Dan selagi mana kamu tidak istiqjal. Istiqjal ni makna bersegera, tergesa-gesa. Jadi sahabat ni tak faham lah. Tergesa-gesa tu dia faham. Tapi apa maksud tergesa-gesa dalam doa? Ya, jadi sahabat pun tanya, apa maksud tergesa-gesa tu wahai Rasulullah? Wa mal isti'jal ya Rasulullah. Tergesa-gesa macam mana ya? Doa baca cepat-cepat ke? Laju-laju ke? Apa maksud tergesa-gesa? Ya, hassle in doa. What do you mean? Apa maksudnya? Jadi Nabi pun kata tergesa-gesa ni maksudnya ialah seseorang itu telah berkata, aku telah berdoa, kemudian aku merasakan ataupun aku melihat Allah Ta'ala tidak memustajabkan doaku. Ya, boleh jadi setelah dia doa, dia minta kepada Allah, dia rasa macam Allah Ta'ala tak beri. Itu isti'jal. Majoriti memakruhkan dan segeriti mengharamkan. Tapi ia termasuk dalam perkara yang tidak beradablah kepada Allah. Su'ul adab ma'allah. Dan afqalah membawa kepada ketidakmustajaban doa. Jadi kita jangan sekali-kali berasa begitu. Kerja kita doa. Kerja Tuhan beri apa yang kita doa. Mengikut hak dia nak bagilah. Ya tak? Ya. Dan Allah Ta'ala ni maha pemurah, Rahman Rahim. Allah Ta'ala ni sakha. Sakha ni maha pemberi. Wahab, maha pengurnia. Ya. Memang dia bagi. Ya, cuma dari dia bagi dalam bentuk-bentuk yang dia inginkan lah. Bakal ulama kita antaranya siapa tu? Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam buku hikam beliau. Apa dia kata dalam hikam tu, dalam kata-kata hikmah dia tu, salah satu ialah dia kata macam mana? Dia kata jangan kamu merasakan lambatnya pemberian Allah itu menyebabkan kamu terputus doa. Ya. La yakun amadul ata mujiban liyasika. Ya. Jangan kamu rasa lambatnya kurnia Allah menyebabkan kamu putus asa untuk berdoa. Fa inna Allah dhaminul lakal ijabah. Kerana Allah Ta'ala telah jamin bagi kamu akan kemustajaban. Mu minta saja Allah Ta'ala bagi. Bahkan banyak benda kamu tak minta Allah Ta'ala bagi pun. Betul tak? Ya? Ke tak? Ya. Imam Ghazali sebut dalam Ihya, awak minta dengan awak 10 kali. Awak minta dengan Allah 10 benda. Hak Allah Ta'ala bagi, hak awak tak minta 100 benda. Ya tak? Ya. Nah. Bahkan kamu yang rasa begitu. Allah Ta'ala bagi. Memang dia bagi punya. Ya. Mudah-mudahanlah. Ya tak? Ya. Fa inna Allah dhaminul laka ijabah. Allah Ta'ala menjamin bagi kamu akan mustajab. Kemustajaban. Walakin tu'tika ma yakhtaruhu li nafsika. Allah Ta'ala beri apa yang Allah Ta'ala pilih untuk dirimu. La fima takhtaruhu li nafsika. Tidak apa yang kamu pilih untuk dirimu. Masuk? Faham tak maksud dia? Allah Ta'ala bagi apa yang dia nak bagi pada kamu. Tak semestinya apa yang kamu minta.
Kamu minta A, Allah Ta'ala bagi B. Kamu minta B, Allah Ta'ala bagi C. Bukan markah periksa. Ya tak? Kamu minta benda ni, Allah Ta'ala bagi benda lain. Dia bagi kadang-kadang, bukan hak mu minta dia kata, tapi dia bagi apa yang dia pilih untuk diri kamu lah. Pasal kamu ni tahu minta saja. Kadang-kadang apa yang kamu minta itu tidak baik untuk dirimu. Ana dulu kan masa kursus guru dulu kan, tahun 2007. Ya Allah, bila aku posting kat Rawang. Ya Allah, bila aku posting kat Rawang. Ana nak posting Rawang dulu. Ya. Pasal Ana ada rumah kat situ. Nak posting kat Rawang. Lalah dapat 90. Aduh, nak menyewa kat sini pula dah. Rupanya seronok tu 90. Tak nak keluar 90. Beli rumah 90, duduk 90. Kan? Lah ni ada offer, ustaz ada nak pakai pensyarah ni di Institut Perguruan sekian-sekian. Fikir 10 kali biarlah aku duduk sekolah dulu masa ni. Sebab saya pun kata tengah belajar PhD kan. Nanti kalau pergi ke maktab institut tu nanti ana busy, tak ada nak belajar ke apa. Padahal tak nak keluar 90. Jadi seronok pula ada 90 tuan. Ya. Nampak? Jadi ya. Seronok ada 90. Ya. Dulu saya minta masa SPM, ya Allah bagilah aku, saya minta Jordan, isi borang Jordan. Dapat interview, pergi interview kat pusat bandar masa tu di Kementerian Pendidikan. Tahu tak? Kawan saya dapat, saya tak dapat. Aduh sedih, pasal apa aku tak dapat. Aku berizat lagi bagus pada dia. Saya best student sekolah saya, dia bukan best student, tapi saya tak dapat. Ish. Kan? Marah ha. Ha? Ya. Masuk UIA sebab saya punya second choice UIA, first choice Jordan. Oh, kecewa lah. Betul. Lepas tu adalah ustaz yang uruskan bab ni, dia kata tak apa, pergi dulu, dia kata. Pergi dulu, nanti masuk juga under GPA, pergi dulu. Tapi nak pergi dulu nak pakai duit banyak. Orang tua tak ada duit. Kalau pergi UIA ada 1000 dah cukup, bayar pendaftaran dalam RM500 kan. Jadi 500 belanja okey dah kan. Ni nak pergi sana kurang ada 2-3 ribu, nak cari kat mana? Kita bukan ada lembu kebau nak jual, tanah lagi tak ada. Oh sedih kan. Tak apalah pergi UIA. Rupanya seronok pergi UIA. Memang seronok. Ana rasa macam ada banyak advantage anda belajar di situ. Ya. 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 Jadi nak cerita begitu. Kemudian dia kata wa tu'tika fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi turid. Dan Allah Ta'ala beri pada waktu yang dia mahu, bukan pada waktu yang kamu mahu. Maksudnya boleh jadi Allah Ta'ala bagi bukan kamu minta, dia bagi apa yang dia mahu. Pasal dia Tuhan, dia tahu apa yang baik untuk kita, dan kita adalah berbaik sangka kepadanya. Satu lagi, dia beri pada waktu yang sesuai, yang dia rasa sesuai pada diri dia lah. Bukan kamu rasa sesuai pada diri kamu. Dia bagi pada waktu yang dia nak, bukan pada waktu yang kamu nak. Ya tak? Nak hari, minta hari ni, nak esok lalu. Mana boleh. Ya tak? Relax lah. Jadi dia telah mengendurkan harapan kita dalam sesuatu doa, supaya kita dalam setengah-setengah keadaan, walaupun kita nak benda ni cepat, nak hak kita minta, tapi kita kena faham konsep-konsep dan prinsip-prinsip kemustajaban Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ala kulli hal kita minta saja, dia kata. Dan itu yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan doa ni ibadah. As long as kamu minta kepada Allah, dapat pahala. As long as kamu minta kepada Allah, dapat pahala. Ya, bagi tak bagi itu belakang kira, tapi ibadah. Ya, tengok semayang lah kan. Semayang, the whole prayer adalah doa. Betul tak? Daripada A sampai Z, doa lah ke? Ya. Okey, itu yang ketiga. Dan saya kira kita tidak melakukannya, insya-Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita tak adalah berputus asa. Dia point kepada tergesa-gesa ni ialah putus asa. Dan kita rasa Allah Ta'ala tak terima. Itu tidak beradab, su'ul adab. Of course lah akan menyebabkan kita terhalang kemustajaban. Pasal Allah Ta'ala tak suka begitu. Ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu iza zakarani. Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi Sahih Bukhari Muslim pada Abi Hurairah, aku beserta dengan sangkaan hambaku kepadanya. Ya, ana inda zanni abdi bi, aku bersama sangkaan hambaku kepadaku. Kita sangka pada Allah macam mana, itulah Allah kepada kita. Ya.
Nampak? Sebab tu kalau kita belajar kerohanian, yang banyak orang miss lah dalam bab ni, hatta dalam buku-buku tasawuf pun banyak tak bincang benda ni. Itulah husnuzan billah, baik sangka dengan Allah. Itu pun satu benda yang penting, ya. Di mana Rasulullah SAW bila nak wafat, Nabi dakwah 23 years, betul tak? 23 tahun. Banyaklah yang Nabi ajar. Wahyu turun. Ujung-ujung masa Nabi nak wafat, a few days before Rasulullah wafat lah, ada beberapa perkara je Rasulullah pesan. Ya, pertama, semayang. As-salah wa ma malakat aymanukum. Ni few days before the death of the Prophet, Nabi pesan jaga semayang. Hadis Abi Daud daripada Ali bin Abi Talib. Kalau kita belajar kan, hak Nabi pesan dekat-dekat nak mati ni hanya 2-3 benda yang the most important lah daripada ajaran Nabi keseluruhan. Pertama, semayang. Memanglah, mana ada benda lebih penting daripada semayang. Ya tak? Kita pun kalau boleh wasiat agama pada anak-anak kita, abah kalau tak ada, awak jaga semayang. Semayang ni nak kita pun ingat semua. Ya, bukan kata abah tak ada, sekarang pun kadang-kadang ahli keluarga kita, anak isteri kita pergi semayang pun nak tanya selalu anak kita, tuan. Kalau kita tak tanya, kadang-kadang dia buat tak reti je kan. Dah semayang belum? Belum. Semayang lah. Kena. Apatah lagi kalau kita sakit dan seumpamanya, kita wasiat lah. Kalau ayah tak ada, semayang jangan tinggal ya. Itu penting tu. Dia panggil wasiat agama. Wasiat ni ada dua. Satu wasiat harta, satu wasiat agama. Wasiat agama ni adalah amat-amat digalakkan lah, ditekankan ya. Hatta para anbiya memang dia wasiat agama kepada anak cucu dia. Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub, dia nak mati je dia akan berpesan kepada mereka, maza ta'buduna min ba'di, lepas aku tak ada mau nak semua siapa? Na'budu na'budu apa nama? Jana ayat tu? Lupa. Kami akan sembah Tuhan kamu dan Tuhan bapa-bapa kamu, Allah. Itulah konteks yang sama ya. Jadi semayang, Nabi kata as-salah wa ma malakat aymanukum. Semayang dan orang-orang di bawah jagaanmu. Maksudnya kamu kena jaga semayang, kamu kena jaga orang-orang di bawahmu, anak, isteri, hamba, pembantu ya. Satu. Dua, yang Nabi pesan, la taj'alu qabri aida, jangan kamu jadikan kubur aku sebagai tempat perayaan ya. Banyak hadis Nabi peringat, jangan jadikan kubur aku ni sebagai tempat ibadah, jangan jadikan kubur aku ni sebagai tempat pujaan. Ada hadis yang seumpama itu ya. Dua, sebab umat terdahulu memang mereka memuja-muja dan mengagungkan kubur-kubur Nabi mereka ya. Kita tak ya. Mayang pun tak boleh kat kubur kan. Kubur bukan tempat ibadah. Dua kan. Yang ketiga, Nabi pesan ni hadis Jabir yang diriwayatkan Sahih Bukhari tak silap saya. Tapi hadis yang amat terkenal sekali bila kita belajar dalam bab jenazah. Kita belajar fiqh ibadat kan, bersuci, semayang, puasa, zakat, haji. Dalam bab semayang tu ujung-ujung mesti ada fiqh jenazah. Sebelum kita belajar tentang semayang jenazah, kita belajar dulu tentang mukadimah kepada jenazah. Bila orang sakit, apa kita nak buat? Hak sakit tu pula, apa dia nak kena buat? Bila dia mati, bila dia dekat nak mati, apa kita nak kena buat? Ya, kita lah. Lepas tu hak mati tu pula, bila dia dekat nak mati, apa dia nak buat? Kena tahu tu. Antara orang dekat nak mati nak kena buat, hak nak mati tu. Kita la ilaha illallah lah, lakinu mautakum la ilaha illallah. Bila orang tu sakit dan nazak dah teruk, sentiasa peringat kepada dia supaya dia menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah ya. Hak mati tu pula apa dia? Adalah 2-3 perkara. Wasiat penting juga. Kalau dia harta, dia kena wasiatkan lah ya. Terutama harta-harta yang tidak berjadual, yang tidak ada bayinah ataupun keterangan ya. Takut-takut dia ada hutang orang ke, orang lain tak tahu, dia mati tak selesai, tak boleh lah. Sedangkan nafsul mu'min mu'allaqah bidainihi, seseorang, nyawa atau roh seseorang itu tergantung mengikut hutangnya ya.
Tapi hutang yang tak dapat diselesaikan lah. Kalau hutang dengan bank tak apa, kita mati settle. Betul tak? Ada insurans cover dah seumpamanya. Ni hutang-hutang tak ada keterangan, tak ada hitam putih. Hutang dengan member. Ya, hutang dengan bank pun ada juga, macam hutang-hutang yang tak ada jaminan lah, macam hutang kereta. Kereta mana ada insurans. Kalau awak mati, kereta tu awak masih kena bayar tau. Kalau awak tak bayar, orang tarik juga. Ada orang ambil video. Ada orang nak tarik kereta, bapak dia meninggal. Kereta tu nama bapak dia. Dia tak bayar 3-4 bulan. So orang nak tarik lah kan. Dia pun ambil video. Gaduh-gaduh dengan tukang tarik kereta tu. Janganlah tarik kereta bapak saya dah meninggal. Bapak awak yang meninggal, pasal apa awak tak bayar? Dia tarik je, awak tak bayar dia tarik. Ya, tak salah dia pun. Awak yang salah, pasal awak tak uruskan. Ya. Mati tak mati, hutang kena settle. Itu hutang lah tu. Kereta tu hutang. Kereta-kereta yang kita ada pembiayaan dengan bank, ya, pinjaman atau seumpamanya, sebenarnya bukan kereta kita, bukan harta kita. Dia harta bank. Bank boleh ambil bila masa kalau kita tak bayar. Kalau harta kita sekalipun, dia masuk under collateral, gadaian. Bila gadaian, dia berhak lah untuk ambil. Dari sudut syaraknya begitu. Bukan hanya dari sudut sivil ataupun dari sudut konvensional, dari sudut syarak pun begitu. Ya, bila kita dah gadaikan sesuatu, memanglah dia berhak untuk melakukan apa-apa ke atas harta tu untuk nak ambil balik dia punya duit tu, hak dia tu. Biarlah dia tarik ya. Ya. Baik. Jadi kena wasiat lah tu. Satu lagi ialah orang yang nak mati tu husnuzan billah. Dia kena baik sangka dengan Allah. Orang kata tak boleh tergesa-gesa, tak boleh berputus asa tu semua, doa tadi dia dalam konteks baik sangka dengan Allah lah. Bila awak kata Allah Ta'ala tak terima, mana awak berburuk sangka dengan Allah lah. Di situ tak beradab tu. Dan sebab kita tak beradab, Allah Ta'ala tutup nak mustajab apa lagi. Ya tak? Kena baik sangka dengan Allah. Allah Ta'ala terima doa aku insya-Allah. Allah Ta'ala terima doa aku insya-Allah. Ya. Awak macam kita sakit, macam tu juga. Sehat insya-Allah. Allah Ta'ala aku bagi sehat. Biar sakit pun. Ya tak? Susah macam mana pun, insya-Allah Allah Ta'ala tolong aku. Insya-Allah Allah Ta'ala tolong aku. Dia kena sentiasa begitu. Kena sentiasa baik sangka pada Allah. Itu satu ibadah sebenarnya. Bahkan pesanan Nabi antara yang terakhir. Ya. Kata Jabir, Nabi bila nak dekat nak mati, berapa hari macam itulah, Nabi berpesan, alaikum bi husni zanna billah, ataupun ahsin az-zanna billah. Kata Jabir, Nabi berpesan berapa hari sebelum dia wafat padaku, kamu hendaklah berbaik sangka dengan Allah. Maksudnya bila kita nak mati, kita kena baik sangka dengan Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkanku. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memasukkan aku dalam syurga. Walaupun kita bersedih atas dosa kita, kesilapan kita, Allah banyak aku dosa nak mati ni. Walaupun apa kena ada baik sangka juga. Jangan kata Allah masuk neraka dah aku, Allah masuk neraka dah aku. Tak boleh gitu. Kena baik sangka. Taubatlah. Ya Allah, aku minta ampun kamu. Jadikanlah aku ahli syurga begitu. Ini memang bila dah kita ujung usia macam tu, kena banyak bertaubat, banyak minta ampun dan baik sangka. Setelah kita istighfar, bertaubat dan seumpamanya, insya-Allah Allah Ta'ala akan, ataupun mudah-mudahan Allah Ta'ala akan mengampunkan dosaku. Kena ada husnuzan billah. Baik sangka dengan Allah lah. Bila kita baik sangka dengan Allah, everything akan jadi okey je. Dia masalah kalau kita tak ada benda tu. Itu penting. Yang tak banyaklah dibincangkan. Ya. Kita banyak bincang bab takwa, bab zuhud, bab warak. Ini pun penting juga. Baik sangka dengan Allah all the times. Of course lah kalau kita dalam situasi macam tu, hujung nyawa, kena baik sangka dengan Allah. Bahkan itu yang dipesan oleh Rasulullah SAW di hujung usia baginda. Ya, 3 kan. Okey, yang keempat pula ialah kita jangan terlibat dengan maksiat. Sebenarnya hak nombor 2 tu pun maksiat juga. Harta haram tu maksiat. Cuma hak ni dalam maksiat yang am. Ya. Mana kita jangan terlibatlah dengan maksiat-maksiat lain lah. Untuk nak menjadikan apa-apa kita munajat pada Allah, Allah Ta'ala terima. Kata para ulama kita, sebahagiannya kata kita kena jaga lidah, hifzul lisan. Oh, minta Allah bukan main. Tapi banyak duk cakap benda merepek. Banyak duk menipu. Betul? Banyak duduk. Yalah, tak jaga mulut lah. Hifzul lisan penting. Ya. Lagi hifzu al-batan, jaga perut. Ya.
Jangan makan benda haram. Kalau makan benda halal pun jangan makan banyak-banyak, sikit-sikit je. Makan banyak ni tak haram, majoriti ulama tak kata tak haram, walaupun segelintir kata haram. Pasal ada juga Nabi mengecam orang yang suka makan berlebih-lebihan ni. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah, jangan berlebih-lebihan. Allah Taala tak suka berlebih-lebihan. Makan banyak tu termasuk berlebih-lebihan. Dan Nabi pun kata, perut orang Muslim 1, perut orang kafir 7. Dan banyak Nabi sebut seburuk-buruk bekas yang diisi oleh anak Adam ialah perutnya. Syarru wa'in mala'ahu ibnu Adam batnahu. Seburuk-buruk bekas yang diisi oleh anak Adam ialah perutnya. Kita lagi boleh makan isi ya. Saya lah tu kan. Kena elakkan. Makan je relax, makan jangan banyak-banyak lah kan. Hifzul batan, jaga perut. Hifzul faraj, jaga kemaluan, zina ya, ataupun hal yang membawa kepada hifzul yad wal a'dha, jaga anggota badan, tangan, kaki ya. Tangan jangan buat benda yang haram, jangan sentuh benda yang haram, jangan macam-macam lah kan tangan kita kan. Ya. Lalu ni orang duk naik ya, popak. Kadang yang kita tarik tu boleh jadi dosa lah ya. Lagi banyak dia jaga. Jadi elakkan daripada maksiat. Cuma dia sebut juga dalam nota tu, elakkan daripada maksiat dan ada tu tak? Saya dalam handphone tengah ambil video. Dia tulis apa tu? Maksiat dan mereka-reka agama. Macam tu ada tulis. Betul tak? Melakukan benda baru. Dia tulis macam tu kan? Betul Haji? Betul Haji tengok. Dia tulis mereka-reka ke membuat benda baru? Betul tak? Okey, salah satu perkara yang dilarang oleh syarak ialah bila kita buat benda baru. Buat benda baru ni maksudnya benda yang tak adalah agama lah. Ya? Benda baru ni dia ada slot dia yang khas, dia panggil bab bid'ah tu. Ya, cuma saya ingat kehidupan kita ni dah ada dua. Satu, dunia. Dunia memang kita perlu kepada benda baru. Ya, kalau dalam slot bid'ah dia panggil bid'ah lughawiyah. Bid'ah dari sudut bahasa, di mana memang kita kena sentiasa mencipta, mereka membuat benda-benda yang tidak ada untuk keselesaan diri kita. Itu tak ada masalah. Satu lagi, mencipta atau mereka benda baru yang dimaksudkan ni ialah mereka doa lah, ataupun zikir-zikir tertentu. Dalam bab kita belajar ni kan, di mana memang kita tidak boleh buat mari satu zikir yang tidak warid dalam syarak, tak boleh. Yang mana kita jaranglah dapati ada zikir yang tidak warid ataupun yang tak ada asal dalam agama, jaranglah. Biasanya zikir ni pimai-pimai, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, dia main hak tu lah. Tapi ada juga yang kadang-kadang saya lihat orang bagi, ya, dulu kan orang minta azan dah 8.12 kan. Dah azan dah. Azan dulu lah. Dah azan dah? Azan dulu, lepas tu anak nak habiskan ni sikit. Berapa minit? 38 minit. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله محمد صلى الله أشهد أن محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الصلاة القائمة محمد وسيلة الفضيلة وأحسن اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. Okey, baik. Benda baru dalam zikir dan doa ni maksudnya ialah bila kita beramal dengan suatu doa atau zikir yang tidak ada asal dalam agama. Ya. Yang kita lihat hari ni pun agak banyak berlaku dalam market kita. Kadang-kadang zikir dan doa tu ada raja-raja tertentu. Setahu saya itu tidak ada dalam syarak. Dia buat segitiga kan, atau segi empat, luar Allah dalam Muhammad, atau adalah apa benda dia tulis saya pun tak tahu kan. Yang sebagainya zikir dan doa seumpama ini bukan untuk dibaca, tapi untuk dijadikan tangkal, azimat, ya, pelaris dan seumpamanya. Itu benda baru. Ini yang dimaksudkan oleh si pengarah. Benda-benda baru dalam zikir dan doa. Ya. Kadang-kadang juga melibatkan doa-doa tertentu yang memang pelik lah. Saya sebelum ni pun ada orang bagi, yelah kadang-kadang warga asing ni bila dia minta derma kita bagi derma kan. Dia bagilah stiker ke apa kan. Bila saya dapat stiker tu, dia tulis kan, aku berlindung daripada wabak ini masa PKP itu. Aku berlindung dengan wabak ini dengan Hasan dan Fatimah. Aku cakap, Husin dan Fatimah. Macam Syiah je. Ya. Ada macam tu. Berlindung dengan wabak dengan Husin dan Fatimah. Pelik. Tak ada. Berlindung dengan Allah lah. Pasal Husin dengan Fatimah pula. Kadang-kadang daripada Syiah tu. Mungkinlah saya rasa. Biasa kalau sebut Hasan Fatimah, Husin Fatimah ni, mai kot tua kan. Ya. Tapi raja-raja ni pun kadang ada juga. Kita tengok raja-raja tertentu. Zikir-zikir kita tak ada raja. Ya. Raja ni datang daripada ilmu sihir sebenarnya. Tapi telah diislamisasi. Telah diadapt dengan zikir-zikir tertentu. Untuk tujuan-tujuan tertentu lah. Biasanya dia diambil daripada buku-buku kedukunan Arab yang telah diislamisasikan, macam itulah lebih kurang. Tapi dia tidak sama sekali dibenarkan oleh ulama-ulama kita untuk merujuknya, kerana asal pada ilmu ini adalah daripada sihir sebenarnya. Mengaitkan zikir dengan nombor-nombor tertentu, bilangan-bilangan tertentu ataupun bulan-bulan tertentu, itu tidak ada. Itu benda barulah. Bahkan ada kafiat-kafiat tertentu yang tidak pernah ada dalam syarak. Dan Quran kau pun tak ada, hadis Nabi tak ada, buku zikir muktabar kita belajar banyak pun tak ada. Pelik-pelik cara dia kan. Nak pendinding, baca ayat kursi 10 penjuru, 15 penjuru, mana ada. Baca ayat kursi, bacaan pertama kita gambarkan ayat kursi di hadapan kita, bacaan kedua gambarkan ayat kursi di kanan kita. Saya nak tanya awak, hak jaga awak ni Allah ke ayat kursi tu? Yang awak perlu baca gambar ayat depan, kanan, kiri. Nabi ajar baca saja. Ya tak? Tuan-tuan, memang ada lah dalam syarak ni doa-doa dan zikir, keselamatan, perlindungan. Tapi untuk kita baca dan menyerahkannya kepada Allah. Ya. Itu saja. Ya. Ayat kursi memang digalakkan kita baca all the times. Terutama after semayang, waktu kita nak tidur. Dan Nabi kata bila kita baca, kita dipelihara oleh Allah daripada syaitan. Iyalah. Tapi tak ada kafiat pelik-pelik begitu. Ya tak? Ya. Jadi saya pun pening juga kan. Biasa kafiat lah kafiat. Kafiat yang macam-macam. Ustaz ni kafiat macam ni, ustaz ni kafiat macam ni. Yang bagi saya tidak perlu sama sekali.
Ya, apa-apa zikir dan doa yang bersifat keselamatan, pelindungan kita baca. Ada zikir pagi, zikir petang. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita baca pelindungan daripada Allah. Akhirnya dia Allah juga, Allah yang jaga kita. Apa yang kita baca ni hanya satu permintaan saja. Bukan ayat tu yang jaga kita. Ya, jadi tak perlu nak berlebih-lebihan. Nampak? Saya tengok sekarang ni banyak bergantung pada ayat. Buat ambil ayat Quran sekian untuk baca ya. Ada pula yang ajar kalau kita nak sihat baca ayat yang ada sifat dalam Quran. Dan Quran kan ada 5 kali Allah Taala bersifat kan. Surah Isra, dan surah apa lagi ya? Ambil ayat tu baca buat bacaan harian. Nabi ajar berapa doa untuk kesihatan, untuk afiat, kita baca tu lah. Ya. Jadi kadang-kadang mana ni? Ini mimpi. Ada seorang sosial itu dia mimpi. Nabi jumpa dia, Nabi bagi ayat ni ke dia, so dia baca 5 kali. Pasal dalam ayat ni ada sifat. Oh, Nabi masa hidup tak ada nak bagi. Tunggu nanti mati baru bagi mimpi dalam mimpi dia. Macam tu. Mana boleh macam tu? Ya tak? Ya. Ada sebahagian benda baru dalam zikir dan doa juga melibatkan fadilah. Tadi kaifiat, satu lagi fadilah. Baca bismillah 41 kali pagi petang, insya-Allah bismillah laku. Bismillah maju, jadi kaya. Itu fadilah. Ini pun saya lihat banyak fadilah atau yang ada dalam pasaran kita hari ini ialah fadilah yang tidak ada asas sama sekali. Sedangkan fadilah tuan-tuan dia mesti datang daripada wahyu. Apa maksud fadilah? Fadilah ni makna kelebihan yang Allah Taala nak beri. Macam mana awak tahu apa yang Allah Taala nak beri? Melainkan diberitahu oleh Allah. La yasbutu fadilatun fi syar'i illa bidalilin syar'i. Tidak sabit satu fadilah dalam agama melainkan mesti dengan dalil agama. Ya. Pasal fadilah ni benda Allah Taala nak bagi. Mesti ada nasnya. Saya very strict bab ni. Tak ada toleran. Ya. Nak cerita begitu ini mesti ada nas, mesti ada dalil. Ya. Nampak? InsyaAllah Ta'ala. Jadi yang keempat tu tak boleh melakukan maksiat dan benda-benda barulah dalam konteks doa dan zikir. Walaupun doa dan zikir ni dia ibadah dalam banyak hal, dia tidak terikat, dia open. Tapi tak bermaksud kita boleh buat sesuka hati. Kafiat itu, kafiat ini, rajah itu, rajah ini, gambar itu, gambar ini. Dia buat zikir, dia lukis gambar jadi burung merah. Dia buat Al-Fatihah jadi gambar orang sujud. Itu semua tak boleh tu. Ya. Akhirnya benda tu nanti akan dijadikan azimat, tangkar dan seumpamanya. Dan memang itu tujuan benda tu dilakukan pada peringkat awal dulu. Dia asal kedukunan Arab tu. Ya tak? Nak baca bismillah mesti 786. Mari mana 786? Dulu-dulu ada bismillah 5, lepas tu bismillah 7. Lo ni ada bismillah 10 pula. Esok-esok ada bismillah 20 pula. Setahu kita bismillah ni 2 saja. Satu bismillah, satu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dalam Quran dan sebagian hadis Nabi. Bismillah dalam banyaklah hadis Nabi. Itu yang kita tahu. Semua nama-nama Allah tu masuk dalam bismillah belaka. Lepas tu dia keluar koleksi dia. Bismillah 5 ni untuk sihir. Bismillah 7 ni untuk meniaga lagi. Bismillah 10 ni untuk begitu, untuk begini. Macam-macam. Ini boleh timbul kafiat dan fadilah yang direka seumpama ini. Jadi kita belajar Quran, belajar hadis Nabi, belajar buku zikir-zikir syarak, ya sebenarnya tidak ada benda-benda seumpama itu ya. Jadi 4 itulah ya. Dan yang kelima yang akhir sekali ialah apa ya yang kelima yang menghalang kita daripada mustajab doa, yang mana kita akan kongsi pada kuliah yang akan datang insya-Allah taala ya. Lepas tu kita masuk kepada zikir-zikir tertentulah yang dimulai dengan zikir zuriat daripada surah Ibrahim ayat yang ke-40 tak silap saya. Itu pun satu benda yang interesting. Di mana selain daripada kita nak dibaik, kita juga nak zuriat kita jadi baik. Allah Taala ajar straight away dalam Quran doa-doa untuk kita minta kita dan zuriat kita jadi baik. Insya-Allah taala ya. Mudah-mudahan aku lukalaza sazimali walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.